Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. Jadi hari ni aku ada satu lagi perkongsian sebab lately aku tengok banyak kes-kes rantai yang terputus. Sikit berkenaan dengan rantai ni. Rantai adalah komponen utama dalam drive train kita, dan dalam rantai itu sendiri terdiri daripada beberapa komponen dalaman yang boleh house dan boleh merenggang. Kita kena tahu bilakah masanya untuk kita perlu menukar rantai kita. Jadi jom kita tengok beberapa cara untuk mengukur rantai anda. Jadi cara pertama ialah dengan melihat secara fizikal rantai anda. Okey, dan kita cuba renggangkan sedikit dan kita boleh twist macam ni. Jadi cara ni agak sukar untuk kita ketahui dengan tepat kondisi rantai kita. Okey, cara kedua ialah menggunakan pembaris ni. Okey, kena ingat setiap inci mewakili satu rivet ataupun satu link ni. Okey, ini dia cara kedua. Aku kena baring sikit. Jadi kalau kita nak tahu rantai kita okey ke tidak, kita kena tengok hujung ni tengah dan dekat 12 ni mestilah tengah, sama tengah. Jadi kat sini kalau tengok rantai aku dah sebenarnya memanjang dan dia tak berada betul-betul dekat 12 ya. Alright. Okey, tapi cara ni tidak juga tepat dan kita tengok cara yang ketiga. Okey, untuk cara ketiga menggunakan pengukur ataupun change indicator ni untuk kita tahu untuk kita tahu persen penggunaan kita. Kalau korang tengok dekat sini, okey, kat sini ada indikator 0.5, 0.75 dan 1.0. Jadi indikator ni menandakan penggunaan kita 0.5, 0.75 ataupun 1.0%. Okey, dan kat sini dia ada yang lubang-lubang ni untuk kita tengok. Kita punya kondisi rantai ni macam mana. Okey, sekarang aku tunjukkan penggunaan chain indicator ni. Okey, anda hanya masukkan di hujung sini, kat sini, dan satu lagi dekat sini. Dan kita dekatkan sedikit kamera. Okey, begini cara dia. Dan tengok bacaan dia adalah 0.75. Jadi sekiranya 11 speed dan 0.75% penggunaan, kita perlu replace lah rantai ni. Okey, dan ini cara yang lebih tepat sebenarnya bila kita menggunakan alat ni. Okey, aku akan tunjuk lagi guna alat ni untuk ukur untuk speed yang lain pula dan keadaan rantai yang lain. Okey, kalau tadi kita tengok rantai tadi kita ukur 0.75 dan ianya perlu ditukar. Okey, itu adalah yang tadi tu basikal aku guna 11 speed, kali ni menggunakan 9 speed. Kalau tengok secara fizikal masih lagi berminyak dan nampak okey tak okey. Tapi tak apa, kita ukur, kita tengok. Sekarang ni dengan menggunakan chain indicator, aku fokuskan pada alat ni ya, sebab aku rasa ini yang paling tepat daripada cara pertama dan cara kedua. Dan kita cuba ukur. Okey, bila kita masuk dan kat situ bacaan 0.5 dia lepas, 0.75 pun lepas dan 1.0. Sekiranya bacaan dia dah 1.0, berarti rantai ni kena tukar, kaset ni pun kena tukar. Korang perlu ganti satu set ni ataupun yang terhakis ni saja. Dan kalau korang tengok memang jelas dah makan ya, berbanding dengan yang masih baru. Okey, ni memang dah haus. Kita tengok. Okey, dia boleh slip
boleh slip, nampak. Okey, berbanding yang ini, okey, dia kuat. Okey, jadi penting kita kena tahu rantai kita dah tak elok supaya dia tak hakis keset ni, mahal ni. Okey, ni contoh rantai yang dah tak elok. Okey, satu lagi aku nak tunjuk ni, aku ada rantai ni. Aku nak tunjuk kegunaan chain indicator ni. Dan sekarang ni kalau korang tengok ni ada ni, cangkuk dua ni. Kita nak tahu keadaan rantai kita masih lagi fleksibel. Okey, macam mana? Korang sangkut kat sini satu dan korang nak tengok yang bahagian mana. Contoh kat sini je lah. Dia aku sangkut satu lagi dekat sini. Okey, dan dia ada jadi macam ni. Okey, jadi korang boleh tahu rantai korang masih fleksibel ataupun tidak. Okey, aku tunjuk dekat korang. Ini adalah rantai yang baru, KMC 11 speed, 11 EN extra light. Memang betul-betul baru. Dan pertama dan kedua aku menggunakan kedua-dua rantai tadi, aku test guna ni adalah rantai yang terpakai. Yang ni betul-betul baru. Jom kita buka. Dan okey, ini rantai baru. Dan kita tengok bacaan sekiranya rantai ni baru menggunakan, okey ni kita masukkan. Dan okey, okey, dia tak masuk pun 0.5 pun sebab ini rantai baru. Okey, kalau rantai korang masih lagi macam ni, maknanya masih rantai baru lah. Okey, sekarang aku nak buat rumusan di mana cara pertama tadi kita tengok secara fizikal, dan cara kedua kita menggunakan pembaris sukar untuk kita menentukan juga. Dan cara ketiga ni lebih tepat sebab dia ada indikator alat ni. Kita guna ni lebih mudah untuk kita tahu bila masa untuk kita tukar. Sekiranya bacaan dia ada 0.5 bagi sistem 11 gear ke atas, 11 speed ke atas, korang dah kena replace. Sekiranya 0.75 bersamaan dengan 0.75 ataupun lebih pada 0.75, wajib tukar. Okey. Dan sekiranya bacaan mencecah 1.0, ini memang korang tak boleh kayuh, korang kena tukar dahulu. Alright. Okey, perlu berhati-hati apabila berlakunya rantai putus ni. Akibat daripada kita tidak selenggaran yang baik boleh mengakibatkan kecederaan. Bayangkan kita tengah climbing dan rantai itu putus, kita akan miss cadence dan kita boleh tergelincir. Kemudian bahayanya sekiranya kita tak selenggara, dia akan mengakibatkan rantai kita haus dan gear kita haus. Dan itu memerlukan kos yang lebih tinggi. Kita kena ganti satu sistem drive frame tu seperti kaset, chainring ataupun puli. Seterusnya satu lagi, sekiranya kita gagal menyenggara rantai kita, okey, dia akan menjadi efek sekiranya kita berkayuh dalam berkumpulan, dan bila putus, dan ia akan mengambil masa yang lama untuk kita baiki semula kita punya rantai tu. So aku biasa bawa dalam off-road. Biasa kalau dalam off-road, dalam hutan, kita memang kena spare. Okey, spare ni, link ni. Okey, dan ini dan ini kita kena ada. Sampai di sini saja video aku kali ni. Jangan lupa sekiranya bermanfaat, korang like dan subscribe dan share dan komen dekat bawah. Alright, sampai jumpa lagi. Bye bye.